الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Al-Mishkatul Masabih. Masih lagi perbincangan yang berkait dengan taharah lagi, iaitu berkenaan dengan siwak, iaitu gosok gigi ataupun seperti yang saya sebut sebelum ini, membersihkan ruangan mulut itu. Baik, hadis yang keempat telah kita bincang pada minggu lepas. Cumanya ada sebahagian lagi yang tak sempat pada minggu lepas, iaitu berkait dengan, cuba tengok muka surat 19. Kita akan sambung pada malam muka surat 20. Cumanya dia berkait dengan muka surat 19 itu. Kemudian Imam An-Nawawi memperincikan perbahasan berkenaan dengan ciri-ciri fitrah sebagaimana yang terdapat di dalam hadis di atas. Antara perincian ciri-ciri tersebut secara ringkas ialah, pertama, gunting misai, iaitu memotongnya sehingga nyata, merah, ataupun supaya tidak tertutup bibir itu. Itu maksudnya. Itu yang pertama. Sebab hadis ini sebut gosok gigi itu salah satu daripada fitrah. Kemudian dia senaraikan di sini 10 fitrah. Amalan fitrah maknanya amalan yang bukan sekadar dilakukan oleh umat Nabi SAW, tetapi dilakukan juga oleh umat Nabi sebelum Nabi, yakni Nabi Isa, Nabi Musa dan seterusnya lah. Jadi maknanya amalan ini adalah amalan yang diwarisi turun-temurun dalam kehidupan manusia yang menjaga kebersihan ini. Jadi yang pertama sekali, gunting misai. Jadi potong tu sehingga nyata bibir itu. Yang kedua, melepaskan janggut dan seterusnya lah. Cuma pada malam ni kita sambung yang keenam itu, muka surat 20 tu. Yang keenam, membasuh pelipatan, iaitu tempat-tempat pelipatan sama ada di tangan, jari, kaki dan sebagainya. Tujuan membasuhnya supaya kotoran tidak dapat berhimpun dan kekal ataupun terperangkap di situlah. Itu maksudnya. Jadi pelipatan ni kita fahamlah maksud pelipatan. Setiap sendi misalnya, ataupun mungkin bagi setengah orang yang mesti gemuk, kita kata mungkin pelipatan dia tu lebih lagi, kita kata dia kena bersihkan. Jadi boleh pahala. Itu termasuk dalam sunnah. Yang ketujuh, cabuk bulu ketiak, iaitu membuangnya sama ada dengan jari, gunting dan sebagainya. Tujuannya ialah untuk mengelakkan kotoran melekat di celah ketiak dan menyebabkan bau yang tidak menyenangkan. Jika dilihat kepada maksud, maka menghilangkan bulu ketiak dengan apa cara sekalipun diharuskan. Tetapi jika dilihat kepada lafaz, yakni zahir hadis, maka cabuk dengan jari adalah yang paling baik. Tu. Cumanya dalam kitab-kitab lain ada disebut perbincangan ini. Misalnya Tawdihul Ahkam itu, Syarah Bulughul Maram itu, di situ dia bincang. Itu antara kitab yang barulah. Dia kata cabuk bulu ketiak dan sebagainya. Sebab kalau bulu hari-hari itu dia sebut cukur dalam hadisnya, dia tidak sebut cabuk yang itu. Tapi ulama memahami bahawa maksudnya nak buang bulu tu, menanggalkan bulu itu dalam tempoh yang kita kata bawah daripada 40 hari lah. Di sini setengah-setengah pensyarah hadis ini sebut, dia kata kalau cabuk ni sebenarnya bagi setengah-setengah orang, satu kesukaran tu, berair putih mata lah. Nak cabuk waktu tu. Walaupun kita kata bulu ketiak, bulu hari-hari lagi lah. Dan saya rasa tak ada akhirnya gitu. Patutlah ke mana? Dia gini sebenarnya. Walaupun dalam hadis ni sebut cabuk, tetapi difahami oleh ulama' boleh juga cara lain pun. Cukur ke, tujuan nak suruh bersih. Tujuan nak suruh bersih.
Misalnya kalau sekarang dia ada jenis cecair khusus lah, bila dia letak situ, kalau cabut pun dia tidak sakit. Bolehlah apa saja kita boleh guna, asal tercapai maksud nak jaga kebersihan itu. Sebab bulu ni kalau ada panjang lama, dia akan memerangkap kotoran. Jadi bau busuk lah. Jadi Islam tidak mahu begitu. Sebab apa? Sebab kemaluan ni sebenarnya salah satu daripada tubuh manusia yang penting lah. Jadi kena jaga. Lebih-lebih lagi dalam konteks hubungan dengan suami isteri itu. Bahkan dalam kitab Tawdihul Ahkam tu dia sebut lagi, sebenarnya kalau kita tidak jaga perkara ini, dia boleh menjejaskan kesihatan. Paling tidak dia jadi tubuh jadi lesu, jadi tidak bermaya lah. Sebab apa? Sebab kedudukan seluruh tubuh kita tu kalau kita jaga dengan baik, dia memberi kesan baik pada seluruh tubuh. Mana kalau ada lah sudut-sudut tertentu kita tak jaga, dia boleh memberi kesan lesu, letih, dan sebagainya lah. Itu tujuan dia. Daripada sini kita boleh buat kesimpulan lah, sebelum kita pergi seterusnya, bahawa amalan-amalan yang disebut sini adalah amalan-amalan yang bersifat fitrah, yang mana kalau kita jaga ni secara fitrah kita jadi sihat. Secara fitrah kita akan jadi sihat. Itu maksudnya. Baik. Yang ketujuh, tadilah cabut bulu ketiak tadi, Jadi boleh. Cuma di sini ada setengah ulama berpendapat hukum mana pun kalau cabut itu lebih baik. Tapi setengah ulama kata tidak. Tidak. Sebab kalau cabut itu dia gini, sebab dalam kitab tu dia sebut, dia kata dia ada setengah-setengah kulit manusia. Kulit manusia ni tak sama. Kadang-kadang dia punya bulu tu dia lekat tu kuat sangat dia melekat. Kalau cabut tu boleh kata berdarah pada. Menyebabkan berdarah. Jadi hak tu menyakitkan. Islam tak suka begitu. Siapa berair putih mata no. Jadi nak buat gitu, jadi tak sesuai lah. Kira lah hukum mana puasa ke, perkara tu boleh diselesaikan. Jaga kebersihan. Hak biasa agak cukup lah, hak paling tidak menyakitkan. Hukum mana pun. Tapi kena ingatlah, sebelum ni kita telah bincang bahawa kita nak jaga tu jangan lepas daripada 40 hari. Setengah ulama kata lepas 40 hari kalau tidak urus ni bahagian yang disebut ni, bulu-bulu di bahagian tertentu ni, termasuk dalam perbuatan dosa. Setengah kata makruh, setengah kata dosa. Lebih pada makruh lah. Setengah kata khilafus sunnah. Jadi istilah-istilah yang digunakan oleh ulama sebenarnya adalah untuk menunjukkan bahawa perkara ni penting. Tak ada yang kata wajib. Kalau lebih 40 hari berdosa. Ada juga begitu. Baik, yang ke-8 mencukur bulu ari-ari. Bulu tersebut tumbuh bukan di atasnya, di sekitar kemaluan. Di sekitar kemaluan lelaki atau perempuan. Membuangnya dengan maksud untuk memelihara kebersihan kawasan kemaluan itu. Jadi hal ini kita boleh fikir sendirilah kemaslahatan itu. Kepentingan kita jaga tu. Dari sudut kesihatan tubuh badan, hubungan suami isteri, semua tu diambil kira oleh agama. Jadi agama Islam ni agama yang mementingkan kebersihan, kecerdasan, kesuburan. Islam ni gitu sifat dia. Cuba kita perhatikan setengah-setengah agama lain tu, dia menganggap bahawa kalau kita biarkan itu lebih baik. Ada sehingga setahun panjang tutup sampai kemaluan. Lepas tu kalau dia telanjang pun dia tak nampak lah di kemaluan dia. Jadi hak tu tak boleh. Agama Islam kita ni hak Nabi tunjuk tidak gitu. Kena jagalah. Jadi yang ke-8 itu jaga kebersihan, kita kata kemaluan, dengan maksud kita bersihkan di sekitar dia, iaitu dengan cara cukur bulu ari-ari. Ni ulama kata kalau nak cabut pun boleh. Dengan ada kaedah sekarang cecair tertentu yang tidak menyakitkan lah bila dilumur di situ sebelum dicabut itu, tu boleh. Yang ke-9 membersihkan kemaluan, iaitu istinja selepas buang air dengan menggunakan air. Ni dalam bab nombor yang ke-19 ni termasuk dalam bersih kemaluan juga, tetapi dengan istinja, dengan cara yang betul, iaitu membersihkan kemaluan selepas membuang air. Dia kalau dalam kitab fiqh ni dia sebutlah, maknanya kita kata buktilah, kita kata cara kita nak camlah bersih ataupun tidak, mana tangan kita tu tidak berbau lah. Itulah kitab fiqh dia ada sebut gitu. Bagi tempat yang air ni payah nak dapat, penting tu penjimatan. Maknanya dia ambil kira lah. Kalau tempat kita ni, kita kata dengan air begitu banyak, tak payah senyum dah tangan tu, tentu bersih dah, dengan sabun lagi. Sekarang ni, ni kalau dulu, kalau dalam kitab-kitab klasik, dia sebutlah sebab apa air payah.
Lepas tu tidak ada kita kata bahan sabun, tidak meluaslah penggunaan itu. Jadi dia kira bersih tu makna tidak ada bau pada tangan itu. Itu dalam kitab fiqh ada disebut dhabit dia tu. Cara kita nak tahu bersih setara mana. Berlaku syak dalam hadis ini, berlaku syak pada perawi berkenaan ciri yang ke-10. Namun begitu beliau merasakan ianya adalah berkumur. Jadi Mus'ab lah, Mus'ab dia teringat yang ke-10 tu gapo. Jadi dia pun sebut berkumur sama ada ketika wudu atau ketika waktu lain. Tetapi Qadhi Iyad berkata, sebenarnya ini syak ini berlaku daripada Mus'ab. Mungkin juga bukan berkumur yang dimaksudkan yang ke-10 itu, tetapi adalah berkhitan. Khitan, jawi lah kita kata. Masuk jawi itu. Yang disebutkan bersama 5 ciri di dalam hadis Abu Hurairah lain. Tak apalah, hukum mana pun sama ada berkumur ke ataupun berkhitan, maka cukuplah 10 dalam bilangan hadis ini. Baik, Syah Waliullah Ad-Dahlawi ketika membicarakan tentang hadis ini, dia ada membuat kenyataan. Dia kata amalan bersuci ini dinukilkan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia diamalkan oleh umat-umat yang berpegang kepada agama Hanifiyah. Hanifiyah ni mana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia meresap ke dalam hati-hati mereka serta menjadi pegangan mereka. Mereka silih berganti generasi demi generasi berpegang kepadanya. Kerana itulah ia dipanggil fitrah dan menjadi syiar millah Hanifiyah. Millah ni mana agama yang suci, yang lurus. Hanifiyah ni mana mustaqim. Agama yang mustaqim, yang lurus, yang benar. Setiap millah yakni agama mesti mempunyai syiar-syiar yang menjadi tanda pengenalannya. Melalui syiar-syiar tersebut yang zahir pada panca indera dapat dikenali orang yang mentaatinya dan orang yang menderhakainya. Yang sesuai untuk dijadikan sebagai syiar ialah yang sering dilakukan serta berulang-ulang dan jelas. Ia juga mempunyai faedah yang banyak serta dapat diterima dengan baik oleh akal manusia. Maknanya, kata Syah Waliullah Ad-Dahlawi, dia kata amalan ni, gosok gigi, kita kata urus misal ni sehingga tidak nampak, tidak tertutup bibir, kita kata buat bulu ketiak, bulu hari-hari dan sebagainya, berkumur, jaga kebersihan mulut, dan banyak lagi dalam kitab lain sebut. Itu semua merupakan syiar agama yang Hanifiyah. Agama hak benar gitu, ciri agama yang benar. Sebab tu ni kalau saya setengah-setengah kitab mudah, hak Nabi nak ke dia bersih. Mana kalau kita boleh buat lebih daripada itu, tak apa. Nabi naknya bersih. Banyak mana kebersihan yang Nabi terangkan dalam hadis, kita boleh buat lebih daripada itu. Dengan adanya bahan-bahan tertentu yang lebih muncul, misalnya bak samuk misalnya. Samuk sebenarnya nak bersih lah tu. Bila sembelih binatang kita nak guna dia punya belulang dia tu, mana kita kena bersihkan. Tidaklah samuk sebab dia bukan najis, tapi bersihkan. Jadi ulama bahalah bersih tu mana nak buat sakit-bakit lemuk yang berada pada belulang itu. Jadi ulama moden ini dalam syarah hadis hak moden ni dia kata, kalau zaman kita sekarang untuk buat lemuk tu kita ada bahan yang lebih baik daripada zaman dulu untuk menghilangkan lemuk sehingga tak bau dalam masa yang sekejap saja, bahkan boleh lembutkan belulang itu. Tu lagi baiklah. Sebab itulah setengah-setengah perkara misalnya dalam kisah ni ulama kata tidak mesti kita ikut zahir hadis. Cuma kita kena faham kehendak Nabi adalah kebersihan. Kebersihan tu. Misalnya dia kata cukur. Kita boleh ada lagi cara lain yang kita kata dapat mencapai maqasid yang dikehendaki tu. Maka boleh juga. Seperti isu kita kata gosok gigi lah saya sebut tu kan, guna cecair. Sebab dia maksud nak hilang bau mulut tu. Kalau tidak guna buh gigi, tak guna apa, kita guna cecair ataupun chewing gum, kita kata dah jenis dia ada hak tidak hak tawar tu lah, dia sekadar untuk menghilangkan bau mulut. Tercapai, mana boleh pahala kita dengan maksud nak jaga tu. Gitu ya. Baik. Termasuk dalam kategori tersebut ialah sebahagian bulu yang tumbuh pada tubuh manusia yang difikirkan sebagai sesuatu yang tidak disenangi. Begitu juga rambut dan janggut yang panjang. Lalu orang ramai akan merujuk pada penyakit kudis, buta, kusta, penyakit kulit, macam-macam lah kadang-kadang. Ini kadang-kadang dia bergantung kepada kulit seseorang. Setengah kulit tu sensitif misalnya, maka lagi cepatlah kita kata kena penyakit tu dengan sebab bulu lebat sangat tu. Semua tu kena ambil kira. Sebab maksud Nabi nak jaga kebersihan dan kesihatan fizikal tu. Dan kadang-kadang penyakit-penyakit kulit ni dia boleh menyebabkan jadi kesal pada emosi juga.
jiwa, malu nak jumpa orang dan sebagainya. Tu banyak tu sebenarnya. Jadi terjejas tu aktiviti ibadat, urusan muamalat tu sebenarnya. Dan juga boleh menghilangkan kecerdasan. Jadi letih tubuh, tidak bermaya. Janggut membezakan antara anak-anak ni. Janggut membezakan antara anak-anak kecil dengan orang dewasa. Ia adalah kecantikan lelaki dan penyempurna keadaan mereka. Ni janggut ni lah. Dia sebenarnya membezakan. Sebab tu lah kena taruh janggut tu. Sebenarnya isu janggut ni, kalau kita belajar hadis ni, tak ada satu pun riwayat sebut Nabi pernah cukur janggut tu. Tak ada tu. Kerak tu ada, tapi kalau kepala tu ada. Kalau misalnya ada Nabi, orang Kelantan panggil papah tu, tapi tidak peliti, tak juga dia papah boleh. Mana nampak juga. Tu. Jadi perkara ni perkara yang khilaf ulama juga. Setengah kata tak apa, cukup setengah kata boleh. Cuma ni nak jaga supaya tidak nampak jejek. Ni kan setengah tu kan, kalau panjat telajak tu, kadang-kadang makan nasi pun boleh lekat makan dia tu. Susah lah. Sebab tu sini dia sebut, maknanya dalam syarah hadis, guting tu mana tercapai dah maksud boleh pahala tu, biar nampak bibir, jangan tutup bibir tu. Tu yang jangan tutup bibir. Jadi kalau janggut lagilah ditekankan. Ada ulama sebut dia membezakan di antara budak dengan orang tua. Lepas tu untuk orang jantan memang sesuai sangatlah. Nampak kejantannya dia tu tak. Seolah-olah begitulah. Nampak sempurna jantan sungguh ni. Tidak licin mana ada. Tapi kalau jenis awal-awal lagi memang jenis tak ada. Tu nak mana tu. Justru itu sebab setengah-setengah Maulana tu, kalau setengah-setengah tepat lah, dia mazhab Hanafi ke dia tekan lebat ni. Masuk kelas tu kalau dia tengok cukur, dia panggil ni guru saya cerita, dia rasa. Dia kata tak ada nikih cukur, dia kata bila tumbuh baru boleh masuk kelas. Parut. Setengah-setengah tepat lah. Dia rasa, dia panggil anak murid dia rasa. Ni kalau tak ada memang asal lagi, tak ada tak apa. Kalau dia kata asalnya ada, tapi nyegi cukur sampai rapat. Dia kata bila tumbuh baru boleh masuk kelas. Parut tu. Sebab apa? Sebab bagi dia wajib janggut ni. Tu tak apalah. Tu khilaf di kalangan ulama. Jadi perbuatan justru itu ia mestilah dilepaskan tumbuh ni janggut ni, dan mencukurnya adalah sunnah majusi. Cukur ni maksudnya hilang tu. Mana kalau kita cukur buai tu mana ada, tak semesti, sebabnya tak ada satu pengkhususan dalam hadis. Kena sepanjang mana. Cuma taruh sifat tu ada sebut gitu ya. Setengah tu kata kena segenggal. Maknanya buat gitu hak lebih tu bawa kerak, biar tinggal tu. Tu ada pandangan ulama. Nabi tak sebut gitu. Tu. Kalau mudah bagi saya kan, kita senang lagu mana, biar nampak ada tu. Jangan rapat jip no. Ini khilaf banyaklah setengah ulama ni. Kalau di luar negara setengah-setengah tu dia jadi timbul fitnah pula kepada umat Islam. Kadang-kadang jadi nak bermuamalat jadi payah bila tengok orang Islam tu taruh janggut. Setengah-setengah tempat tu kalau dia cukur lebih mudah kehidupan dia. Faktor tekanan masyarakat yang tidak Islam misalnya, ataupun kerajaan, ada berlaku setengah negara begitu. Jadi kalau dalam keadaan itu, jadi saya rasa hukum dia pun mungkin berubah dalam keadaan itu. Kalau dalam keadaan biasa, tu memang sunnah, jelas tu. Dan sesiapa mempersendakan sunnah tu sebenarnya berdosa. Berdosa. Baik. Jadi perbuat ni memang ada apa sebut ni perbuatan majusi. Setengah kata Yahudi ke dia cukur janggut tangguh misal. Jadi Nabi tak sini serupa tu. Sebab tu Nabi dia taruh. Dia taruh. Enggak Nabi dia memang dia lebat sini ni lebat. Sebila ambil wuduk tu dia buat gitulah. Ni sebab dia kena sampai ke pipi gitu Nabi. Tidak kata sambung dengan misal tu dak. Tapi banyak lebat. Tu Nabi tak cukur ni, tak cukur jambang Nabi tak cukur. Cuma Nabi orang panggil andai lah kita kata. Dia buat, dia jaga supaya nampak terurus itu. Kalau kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah, Sunan Imam Tirmizi susun tu, kita nampaklah bagaimana Nabi ni sangat jaga keterampilan. Sebab dia kata orang Islam dia kena gitu. Dia kena jaga. Baik. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori merubah cipta Allah. Ini pandangan lah, satu pandangan. Cukur janggut itu termasuk dalam merubah pencipta Allah. Sesiapa yang panjang misalnya,
Makanan dan minuman akan melekat padanya. Berhimpunlah kekotoran padanya, serta ia adalah sunnah majusi. Sabda Nabi SAW, lakukanlah perbuatan supaya tidak sama dengan musyrikin. Biar menyalahi musyrikin. Musyrikin amal lagu mana? Kita jangan wisupo dengan dia lah. Jadi pendekkan misal dan lepaskan janggut. Irsal. Lepaskan janggut mana taruh. Biar panjang lah. Boleh kita nak andai nak kerat tu, tapi jangan cukup. Itu maksudnya. Kemudian Syekh Waliullah menyebutkan ciri-ciri seterusnya di samping menyebutkan ciri-ciri fitrah padanya. Ini termasuk dalam fitrah. Baik, kita pergi pada hadis yang kelima. Walakin zakaraha sahibul jami' wa kadzal Khattabi fi ma'alimis sunan an Abi Daud bi riwayat Ammar bin Yasir. Tetapi pengarang Al-Jami' menyebutkannya. Begitu juga Al-Khattabi menyebutkannya dalam kitab Ma'alimus Sunan daripada Abi Daud melalui riwayat Ammar bin Yasir. Hadis tadi jugalah hadis yang keempat tadi, mana disebut juga dalam kitab Al-Jami' Imam Khattabi, dalam kitab Ma'alimus Sunan daripada riwayat pada Abi Daud. Maknanya dalam kitab lain, dalam sanad lain, hadis sama. Itu maksud dia. Hadis tu juga. Baik, habislah fasa pertama. Sekarang kita masuk fasa kedua. Hadis yang keenam, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwak matharatu lil fam mardatu lir rabbi. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, gosok gigi membersihkan mulut dan mendatangkan keredaan Allah, keredaan Tuhan. Maknanya ni dalam konteks orang Islam lah. Bila kita gosok gigi, kita bersihkan ruangan mulut, maka mulut jadi bersih dari sudut kebersihan, dari sudut kesihatan fizikal. Satu lagi, dari sudut agama, dia boleh mendapat redha Allah. Itu kelebihan umat Islam. Mana bukan sekadar dapat keuntungan dari sudut lahiriah saja, tapi dia dapat kelebihan dari sudut agama, iaitu mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalimah matharah dan mardat sama ada dengan lafaz masdar mimi. Dia ni istilah orang belajar bahasa Arab lah. Matharah dia panggil masdar mimi. Dan marda mudah lebih kurang gini ya, kalau dalam bahasa Melayu kita dia panggil kata terbitan. Matharah makna kebersihan, mardat makna keredaan. Sama ada dengan lafaz masdar atau kata terbitan, masdar mimi, dengan makna asalnya ialah penyucian. Mataharah itu makna penyucian. Dan keredaan atau dengan makna isim fa'il. Isim fa'il tu. Cuba tengok bawah tu dia buat. Dia tulis tu ya. Sebab dia gini, dia masdar ni dia panggil syibih fa'il. Dia syibih fa'il ni kita boleh terjemuh dengan makna fa'il. Boleh terjemuh dengan makna fa'il. Dengan makna isim, kata nama, tapi kita boleh terjemuh dengan kata kerja. Masdar ni sebab dia syabihun bil fi'li. Orang kita panggil syibih fi'il. Jadi bagi orang tak pernah belajar bahasa Arab tu, mana mungkin dia payah nak nampak tu. Gapo dia nama nak syibih fi'il. Tapi bagi belajar dia boleh nampak tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Dia buat bawah tu saja ni, dia buat untuk maklumatlah. Masdar ni kalimah isim yang merupakan kata terbitan atau bentuk asal atau punca kepada semua kalimah. Sebab dia dalam bahasa Arab dia ada khilaf juga. Ada mazhab kata asal kalimah daripada fi'il madhi. Ada setengah ulama lughah dia kata dak, asal kalimah Arab daripada masdar. Dia khilaf pula. Dia ada mazhab tu pula tu. Hak ni mana mazhab itulah mazhab yang kata asal kalimah bahasa Arab daripada kata terbitan. Masdar mimi pula ialah masdar yang dimulakan dengan mim, matharah. Sebab dia kalimah ni asalnya tahara yathuru. Taharatan. Tu. 45 tu, cuba tengok 45 tu. Dia kata kalimah isim iaitu kata nama atau kata makna yang memberi makna pelaku sesuatu perbuatan. Maknanya fa'il lah. Dia boleh gitu sebab dia syibih fa'il. Kita nak terjemah fa'il boleh, tapi kena tengok kesesuaian konteks ayat lah. Makna matharah ini kalau kita pakai dengan makna ismul fa'il boleh di segi bahasa Arab, maka matharah kita terjemah yang membersihkan. Kena terjemah gitulah. Dengan erti yang menyucikan dan yang menghasilkan keredaan. Yang boleh menarik keredaan Allah.
Kalau kita terjemah mardat dengan matharah tu dengan erti ismul fa'il. Ia boleh juga digunakan daripada bentuk lafaz isim alat, iaitu alat untuk membersihkan dan mendatangkan keadaan. Matharah ni ada juga dia nya masdar mimi, tapi kita boleh pakai dengan dia panggil isim alat. Isim alat asalnya mitharah, miftah, mizbah, tu alat yang digunakan untuk sembelih, alat digunakan untuk mirwah, kipah lah, alat lah tu. Jadi hak ni kita boleh pakai dengan erti mitharah dan mirdah lah kita kata. Mana alat untuk membersihkan, alat untuk dapat, mana dia ni sebagai alat untuk mencapai redha Allah. Terjemahannya gitu. Tujuan sebut ni maknanya kalau kita baca kitab misalnya dalam internet ke, kalau dia sebut gitu tak salah. Ada kaedah dalam bahasa Arab. Gitu ya. Al-Kirmani berkata, jika engkau bertanya bagaimana ia boleh menjadi sebab gosok gigi itu, kok mana sebab jadi sebab boleh mendapat redha Allah Ta'ala, kok mana cuba ya? Jalan dia tu, wajah dia tu lagu mana? Gosok gigi dapat redha Tuhan. Kalau gosok gigi jadi bersih, bau sedap mulut tu, kita boleh faham tu. Moga tu hak zahir. Mulut bau gosok gigi atau berkumur guna listrik, jadi mulut tak bau. Tu mudah faham. Hak ni dengan gosok gigi dapat keredaan tu, kok mana? Dari sudut mana? Nak jelas macam mana? Saya jawab gini. Kata Syekh Kirmani ni salah seorang pensyarah Bukhari ni. Dia kata dari segi melakukan sesuatu yang disunatkan membawa kepada memperoleh pahala. Jawapan pertamanya moga dia sunat gosok gigi tu. Dan silap-silap hari bulan dia boleh jadi wajib. Jadi bila kita tunaikan amalan tu yang disyariatkan sama ada sunat ataupun wajib, memang kita akan dapat redha Tuhan lah. Itu dari sudut tu. Yang kedua, dari sudut ia merupakan muqaddimah sembahyang dan ia merupakan munajat dengan Tuhan. Sebab mulut ni kita guna bila nak semaya kan, kita munajat dengan Tuhan. Dalam semaya tak dapat tidak, mesti kita baca Quran. Kalau kita tengok dalam hadis lain pun, memang antara penekanan Nabi berkenaan dengan wuduk ini adalah kerana nak baca Quran. Ulama senara, kita bincang dah sebelum ni, ada dah senyap bincang. Tempat-tempat yang Nabi galak untuk kita gosok gigi, antaranya ketika nak baca Quran, ketika nak salat, ketika balik daripada musafir, kita bincang dah sebelum ni. Tu. Itulah. Dia gosok gigi ni sebenarnya kerana nak baca Quran, nak semaya, sunat boleh situ lah. Tu maksudnya. Dan ia merupakan munajat. Semaya tu munajat. Tak kira lah kita nak munajat dengan Tuhan dekat ada mulut bau, kita nak kecek dengan orang apa kita jaga. Dari sudut itu. Tidak syak lagi bahawa bau yang menyenangkan mengembirakan teman orang yang bermunajat. Baik, diatafkan mardat mungkin sebagai tertib, iaitu bersuci merupakan sebab pada redha. Mungkin juga kedua-duanya merupakan sebab yang berasingan. As-siwak matharatul lil fam wa mardatul lir rabbi. Jadi terjemah dia, gosok gigi ataupun bersih ruangan mulut ni kita kata punca kebersihan. Dan dia guna dan. Punca kebersihan ataupun sebab bersih matharah bersih mulut dan tu mana huruf ataf dan punca dapat redha Tuhan. Jadi ataf situ untuk sekadar sama ada boleh dengan arti tertib, iaitu bersuci merupakan sebab kepada redha. Mungkin juga kedua-duanya merupakan sebab yang berasingan. Maksud dia beginilah. Dia kalau ataf dengan wa ni kan, mana dan itu setengah kata untuk sekadar untuk himpun tertib. Setengah kata tertib lepas ni ada juga yang kata begitu, tapi tidak mesti. Kita kata maka ni dan hak ni. Setengah kata dah tu limut lakil jamin, semata-mata nak himpun. Sebab kalau nak sebut sekali, nak sebut mana? Mesti lepas ni, lepas ni. Jadi dia kadang-kadang atas ni dia ada makna semata-mata nak himpun. Nak ayatnya perkara tu dapat berlaku. Bila gosok gigi dapat berlaku tu. Matharah dengan mardat itu. Tu. Kalau kita awal dulu pun boleh. Seolah-olah begitu. Misalnya kita kata as-siwak matharatul. Mardatul lirabbi wa matharatul lil fam. Kalau nak tukar pun boleh. Sebab dia bukan nak ayat hak ni dulu boleh, baru boleh redha Tuhan. Dia tidak nak ayat begitu. Nak ayatnya bila kita gosok gigi, kita jaga mengikut cara Nabi sunnah, Nabi ajar lah. Kita akan dapat kedua-dua. Bukan nak ayatnya kena bersih dulu baru dapat redha Tuhan. Dia tidak nak ayat gitu situ.
Walaupun hakikat sebenarnya nak dapat redha Tuhan ni mesti mulut tu kena bersih. Jadi mulut tu kena bersih dia melalui kaedah mana? Kaedah siwak. Tu dia nak ayatnya. Melalui siwak tu lah. Baik, antara pengajaran hadis ini yang pertamanya gosok gigi membersihkan mulut atau ruangan mulut, dan ia mencakupi kebersihan gigi serta menghilangkan warna yang mengotorkannya, gusi atau keseluruhan mulut. Sebab ada dalam setengah syarah dia kata siwak ni dia sebenarnya termasuk dalam membersihkan lidah juga. Membersihkan lidah juga. Tu termasuk juga tu. Yang kedua, Allah Taala menyukai kebersihan. Terdapat ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya bersuci dan menunjukkan Allah Ta'ala menyintai orang yang sentiasa menyucikan diri. Seperti ayat 22 surah Al-Baqarah, ayat 4 surah Al-Muddathir, dan surah 1 dan ayat 108 surah At-Taubah. Disebut di situlah contoh-contoh. Atau kalau kita tengok dalam hadis masyarakat di Quba itu dipuji kerana dia kebersihan. Siapa dipuji tu ayat tu kan? Masjid la masjidun usisa ala taqwa tu, patu hujung ayat tu sebut puji mereka suka membersihkan diri, bertaharah. Baik. Yang ketiga, menggosok gigi merupakan tuntutan agama. Kalau dalam istilah yang lebih mudah kita kata gosok gigi termasuk dalam syariat. Gitu mudah. Masyru', gosok gigi termasuk dalam syariat. Dan ia mendatangkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ketujuh, an Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'un min sunanil mursalin al-haya wa yurwal khitan. Wa yurwal khitan, bukan yarwa, wa yurwa, wa ta'attur was siwak wan nikah. Daripada Abu Ayyub katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara termasuk sunnah para rasul. Pertama sekali, malu. Kita kena didik lah biar anak kita ni ada perasaan malu yang munasabah, bukan malu yang tidak munasabah. Malu bertempat, kena didik, itu perlu pada pendidikan daripada awal. Dan wayurwa al-khitan, dan ada diriwayatkan berkhitan, sunat lah kita kata. Masuk Jawi itu kita. Memakai wangian, ta'attur ni maknanya mewangi ke tubuh dengan menggunakan sesuatu, tak kira lah apa. Gosok gigi dan juga berkahwin. Ini termasuk sunnah, bukan sunnah Nabi Muhammad saja, sunnah para nabi, para rasul. Maksud sunnah para rasul di sini ialah jalan yang dilalui mereka. Rasul yang adalah dari kalangan manusia sahaja. Bilangan mereka pula bukan secara keseluruhan tetapi kebanyakan rasul, kerana Nabi Nuh AS tidak berkhitan dan Nabi Isa AS juga tidak berkahwin. Maknanya hak ni secara umum lah, kenyataan secara umum. Kita kata, tu Nabi Isa tu tak nikah tu, dia tak ikut sunnah. Padahal ni surah Mursalin. Lepas tu Nabi Nuh tu dalam riwayat sebut tak khitan. Lepas tu lagu mana? Ni kira keseluruhan secara umum gitu. Hak tu dia ada sebab-sebab tertentu lah. Begitu dia tak ambil kira tu. Ataupun sebab gini, kalau dalam istilah Mursalin ni, malaikat Mursalin juga. Malaikat tu dia panggil Mursalin juga. Malakun muqarrab, al-mursaluna, malaikat yang hampir, yang diutuskan. Maknanya istilah mursal itu bukan kepada manusia saja, tapi ada juga pada malaikat dia. Ni tak termasuk malaikat, ni kita kecek bab manusia. Itu maksud dia. Baik, 4 ciri yang disebutkan di dalam hadis ini ialah pertama, malu. Malu yang dikehendaki oleh hadis ini ialah malu dari sudut pandang agama. Ia merangkumi perbuatan seperti menutup aurat, mengelakkan diri dari perkara-perkara yang boleh merosakkan maruah atau dicela oleh syarak, seperti perbuatan maksiat dan perkara-perkara yang keji. Malu yang dimaksudkan di sini bukan dari sudut cita rasa manusia semata-mata, kerana ianya berbeza di antara manusia. Kerana itu pandangan agama menjadi keutamaan di dalam persoalan ini. Maksudnya begini, perkara ini dibincang dengan panjang lebar dalam syarah Bukhari. Bahkan dia senarak istilah-istilah tu. Malu yang macam mana dimaksudkan dalam hadis ini? Sini dia sebut secara ringkas. Maksud dia begini, sebab kalau nak kira malu ni sifat fitrah, mana orang tidak Islam pada malu. Orang tidak Islam pada malu, tapi malu tu kau dimaksud jadi boleh pahala tu. Kau malu kat mana? Kau tu kata malu tu, tai dia buka aurat dia mandi lah. Tak malu pula tu.
Padahal manusia semua ada sifat malu. Jadi sifat malu mana? Sini dia sebut dengan nyata bahawa sifat malu di sini sifat malu dalam konteks agama. Misalnya malu nak melakukan maksiat, malu mendedahkan aurat. Hak tu bukan malu secara umum kepada manusia, sebab setengah-setengah manusia yang tidak beriman kepada Allah, orang tidak ada agama, bab ni dia tak malu. Bab menutup aurat tak ada bagi dia. Jadi di sini maksud malu ni dalam konteks agama. Malu tu sendiri, ni dibahas dari tempat lainnya. Baik. Kalau kita perhatikan di sini, misalnya kita ambil sifat malu. Sifat malu ni setengah ulama sebut, dia kata sifat malu ni perlu disuburkan mengikut acuan agama. Hak tu lebih tepat. Sebab kita kata kita nak terapkan sifat malu. Sifat malu tu ada dah. Bila sebut fitrah, makna asal tu sudah ada dah. Suka kebersihan sudah ada dah tu. Sebab tu orang tidak ada agama pun dia gosok gigi. Dia bukan kata dia tak erti bab gosok gigi ni. Bila sebut fitrah, makna benar tu semula jadi. Tapi kelebihan orang Islamnya, dia buat tu atas nama syariat, atas nama kehendak agama. Jadi boleh pahala. Padahal perkara tu orang kafir pun buat. Orang kafir pun cukup boleh hari-hari ni. Dia duduk panjang begitu. Nah, tapi kita orang Islam buat ni atas dasar kehendak agama. Dia boleh pahala kita. Boleh pahala kita. Sebab itulah setengah-setengah kita dia kata innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi bila Nabi mari, kadang-kadang sebanyak mana ada akhlak yang baik sudah ada kepada manusia. Tapi bila mari Nabi melengkapkan. Melengkapkan itu sama ada sentuh perkara yang tidak disentuh oleh manusia dalam konteks agama, yang keluar dia mengangkat darjat orang yang melakukan itu. Maka jadi sempurna dalam akhlak itu. Itu antara yang disebut oleh ulama. Jangan kita fikir maknanya untuk menyempurnakan akhlak ni maknanya asalnya tak ada akhlak. Langsung tak ada akhlak. Bila Nabi mari baru ada akhlak. Tak ada ulama kata begitu. Mana akhlak sudah ada dah, cuma tidak sempurna. Tidak sempurna ni maksudnya kita kata sepatutnya benda perkara ni dia buat gini, dia tak buat. Sebab akal semata-mata. Agama mari, malu dalam bab ni tak boleh. Kena malu dalam malu tu ada dah. Itu. Si kita kata benci kepada bohong. Benci kepada bohong, tak suka bohong. Tak ada agama orang faham tu. Tetapi hilang maruah dengan sebab mabuk tu kadang-kadang manusia tak faham. Islam mari tak boleh juga. Asalnya dia orang baik, tapi bila dia minum jadi mabuk menyebabkan tak ada akhlak. Saya nak bakal kata aku tengok orang sebelum minum arak jaga, bila minum arak duk jalan depan-depan jalan raya duk pergi kemaluan. Saya nak bakal kata sebelum dia mabuk molek tak ada, jaga semua, tapi bila mabuk tak malu depan orang cabai pak pun duk pergi kemaluan, duk akak kemaluan dia, orang tengok belakang. Tu. Jadi kadang-kadang perkara gitu kalau Islam tak ayat, orang tak faham tu. Dia kata orang tak akhirat dah masa mabuk, dia kata gitu. Islam kata tak boleh, waktu tu pun tak boleh. Maknanya penyebab kepada sebab jadi gitu haram juga. Tu. Itu antara yang disebutlah, walaupun banyak lagi faktor-faktor lain. Baik, seterusnya untuk bab ni sebab panjang juga ni, kita akan sambung semulalah perbincangan. Kita sambung semula. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.